Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, saya Nasifah Rishda binti Muhammad Nur Nasif dengan nombor matriks 222-670 akan membincangkan isu dan permasalahan dalam pendidikan kesusastraan Melayu di Malaysia. Walaupun bidang ini penting dalam membentuk jati diri, pemikiran dan nilai kemanusiaan murid, namun kedudukannya kini semakin berdepan dengan pelbagai cabaran. Antara isu utama ialah peminggiran subjek kesusastraan Melayu komunikatif kerana ia hanya ditawarkan sebagai subjek inaktif, bukan subjek teras. Ini menyebabkan ramai murid menganggap subjek ini kurang penting berbanding subjek lain yang lebih berorientasikan peperiksaan dan kerjaya. Bahkan ada yang tidak mengetahui kewujudannya kerana semakin sedikit sekolah yang menawarkannya. Statistik juga menunjukkan penurunan iaitu daripada sekitar 16,000 murid yang mengambil subjek ini pada tahun 2018 kepada sekitar 13,000 sahaja pada tahun 2022. Hal ini kerana banyak sekolah yang mula menutup kelas-kelas KM kerana kekurangan murid. Selain itu, isu kekurangan dana peruntukan turut menjadi cabaran. Berdasarkan surat perkeliling pada tahun 2021, peruntukan hanya sekitar RM2 setahun bagi seorang murid. Jumlah ini amat kecil untuk menampung aktiviti yang pelbagai seperti pementasan drama, deklamasi sajak dan penghasilan karya kreatif. Akibatnya, pembelajaran lebih banyak tertumpu kepada teori sahaja. Seterusnya, terdapat juga masalah kekurangan guru option kesusastraan Melayu di Malaysia. Tidak semua sekolah mempunyai guru yang benar-benar terlatih dalam bidang ini, sedangkan kurikulum KMK memerlukan guru membimbing murid dalam apresiasi, pembangunan insan dan pengkayaan. Kekurangan guru menyebabkan pelaksanaan komponen ini kurang berkesan. Di samping itu, masyarakat selain menganggap bidang sastra tidak mempunyai nilai kejayaan yang jelas berbanding dengan bidang sains dan teknologi. Hakikatnya, bidang ini juga mempunyai potensi dalam pendidikan, media, penulisan dan industri kreatif. Selain itu, generasi masa kini kurang membaca karya sastra kerana lebih tertarik kepada hiburan digital seperti media sosial, video pendek dan permainan dalam talian. Hal ini menyebabkan budaya membaca semakin merosot dan penghayatan terhadap karya sastra menjadi semakin lemah. Seterusnya, isu pemilihan teks juga menjadi cabaran utama. Terdapat teks yang menggunakan bahasa yang terlalu tinggi dan sukar difahami oleh murid. Ada yang kurang dekat dengan kehidupan generasi muda, menyebabkan murid menganggap sastra itu sukar dan membosankan. Akhir sekali, saya ingin membuat satu kesimpulan. Pendidikan kesusastraan Melayu memainkan peranan penting dalam melahirkan insan yang berilmu, kreatif dan berjati diri. Oleh itu, semua pihak perlu bekerjasama untuk memastikan bidang ini terus diperkasakan agar tidak terus dipinggirkan dalam sistem pendidikan negara. Sekian, terima kasih.